InsyaAllah kita mula sekejap lagi. Sila like, share dan komen. Mudah-mudahan ia yang bermanfaat buat semua, insyaAllah. Yang sudah masuk, sila like, share dan komen. Mudah-mudahan ia yang bermanfaat buat semua, insyaAllah. Yang sudah masuk, sila like, share dan komen. Mudah-mudahan ia yang bermanfaat buat semua, insyaAllah. Yang Okay, insyaAllah Ustaz, kita start dah. Ana mula dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita buka majlis kita pada pagi ini dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin 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 ya rabbal alamin. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Surah Al-Baqarah ayat 183. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambik. Yang bermaksud barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kerana keimanan dan mengharap pahala di sisi Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang lepas. Bulan Ramadan bulan yang mulia, bulan rahmat dan bulan berkat, bulan kebajikan, pahala berganda, bulan keampunan, doa diterima. Bulan Ramadan Al-Quran diturunkan menjadi panduan hidup manusia dari kejahilan kepada cahaya kebenaran. Uhayyikum jami'an bitahiyatil Islam tahiyatan mubarakatan min indillah. Wassalamuallahu alaikum warahmatuhu ta'ala wabarakatuh. Yang saya hormati panel jemputan kita pada pagi ini, Al-Fadil Ustaz Adnan bin Wazir. Seterusnya sahabat-sahabiah sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, Tuhan mentadbir sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya dan para sahabat radhiyallahu taala ajma'in. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita sekarang berada di siaran secara langsung di page PM Kias sempena program Talk Ramadan Wish PM Kias, yang mana kita akan membicarakan tentang satu tajuk yang sangat menarik untuk sama-sama kita kongsi. Tajuknya ialah Ramadan Gerbang Tarbiyah, bulan barakah. Jadi insya-Allah tanpa melengahkan masa, kita terus kepada soalan pertama. Boleh tak? Soalan pertama. InsyaAllah boleh. Okay, soalan pertama yang berbunyi, apakah maksud Ramadan itu suatu gerbang tarbiyah?
bagi seseorang Muslim dalam mendidik jiwa dan hawa nafsu mereka di bulan Ramadan ini? Apakah maksud Ramadan itu satu gerbang tarbiyah? Falyatafaddal mashkurah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Clear tak? Clear tak? Clear sah? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك رزقا طيبا ونسألك عملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع والدعاء لا يسمع. أما بعد. Terima kasih kepada saudara moderator Ustaz Fakhruddin, seterusnya sahabat-sahabat yang bersama-sama menonton program kita pada pagi ini. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala telah memberi kesempatan kepada kita dapat bersama-sama secara online pada pagi ini untuk kita sama-sama bincangkan Ramadan gerbang tarbiyah bulan barakah. Mudah-mudahan program kita pada pagi ini diberkati dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbalik kepada soalan daripada saudara moderator, iaitu berkaitan dengan Ramadan itu suatu gerbang tarbiyah. Untuk seseorang Muslim itu mendidik hawa nafsu mereka. Apabila kita menyebut tentang Ramadan, apabila kita menyebut tentang Ramadan, maka akan tergambar dalam benak bahawa Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkatan dan juga bulan yang penuh dengan tarbiyah. Apabila Ramadan ini bulan yang penuh dengan keberkatan dan bulan yang penuh dengan tarbiyah, kita sebagai seorang mukmin, kita sebagai seorang Muslim, maka menjadi tanggungjawab kepada kita mesti mendidik hawa nafsu kita. Kita mesti mendidik hawa nafsu kita. Kita mesti tarbiyah hawa nafsu kita supaya kita mengikut fitrah yang sebenar. Tarbiyah mendidik hawa nafsu kita supaya jiwa kita, supaya nafsu kita mengikut fitrah yang sebenar. Mengikut fitrah yang sebenar ini sebagaimana yang ditulis oleh Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi bin Awang dalam Ustaz boleh dekatkan mic sikit tak? Dekatkan mic sikit. Gini kau? Sebagaimana artikel yang ditulis oleh Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi bin Awang, Tarbiyah Ramadan, jangan melompat ke luar tabi'i, yang bertarikh 19 hari bulan 4 2020. Bagaimana Datuk Seri Tuan Guru kita menyebut fitrah yang sebenar ini, iaitu yang pertama sekali untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua untuk mentadbir dunia. Ustaz boleh dekatkan mic sikit tak? Dekatkan mic sikit. Itu maksud fitrah yang sebenar. Fitrah yang kita gunakan apabila kita berada di dalam bulan Ramadan, maka tarbiyah Ramadan, gerbang tarbiyah Ramadan ini kita jadikan fitrah kita ini mengikut ajaran daripada Allah Subhanahu wa taala
Yang pertama daripada itu ibadat. Apa saja ibadat yang kita buat, kita mesti lakukan dengan cara yang terbaik, dengan cara yang comel, dengan rukun-rukun, dengan syarat-syarat dan dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga fitrah yang sebenar juga dalam mentadbir dunia, iaitu bagi seorang pemimpin, bagi mereka-mereka yang mempunyai jawatan dan sebagainya, maka gedung tarbiyah di dalam bulan Ramadan ini memandu mereka supaya mereka dapat laksanakan tugas mereka, mereka dapat laksanakan uh, jawatan yang mereka terima itu mengikut apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir sekali apa yang mereka lakukan itu adalah sama ada beribadah ataupun untuk mencari dunia ini, tidak lepas daripada wawasan akhirat. Adanya pertembungan, adanya perhitungan di antara dosa dan juga pahala, syurga dan juga neraka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un?" Adakah kamu menyangka bahawasanya aku jadikan kamu ini abasa, sia-sia, dan kamu ini tidak akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu persoalan dan juga pertanyaan yang Allah Taala tanya kita sebagai makhluk, sebagai muslim. Maka jawapannya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Dan semua itu adalah tidak lain tidak bukan kita jadikan Ramadan ini sebagai bulan tarbiyah, gedung tarbiyah, supaya fitrah kita ini kembali kepada ajaran Islam yang sebenar. Wallahu a'lam. Okay, jelas kepada Ustaz bahawa tarbiyah di dalam bulan Ramadan merupakan tarbiyah yang sebenar, sebab kita dapat melatih diri kita daripada bukan setakat makan dan minum, tetapi kita dapat melatih hawa nafsu kita untuk terus istiqamah dalam melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah kita teruskan kepada soalan kedua, Ustaz. Boleh? Kita teruskan kepada soalan kedua. Bagaimanakah cara kita nak didik hati kita biar sentiasa mencintai ibadah dan rasa menyesal apabila kita tinggalkan ibadah tu? Maksud dia, kita nak didik hati kita ni biar rasa manisnya ibadah, ataupun kelihatan rasa zuk tak ada nak buat ibadah. Tapi apabila kita meninggalkannya tanpa perubahan dalam diri kita, boleh Ustaz terangkan kepada kami lagu mana cara yang terbaik untuk kita rasa zuk, untuk kita nak dapatkan kemanisan dalam ibadah tu? Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana yang saya sebutkan sebentar tadi pada jawapan kepada soalan yang pertama berkaitan dengan bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkatan. Maka tidak dapat tidak apabila Ramadan ini adalah bulan yang kita ambil ataupun kita inginkan fadilat-fadilat, kita inginkan kelebihan-kelebihan yang ada di dalam bulan Ramadan, maka perkara yang pertama ataupun perkara yang utama supaya kita rasa zuk, supaya kita rasa jeliga, supaya kita sentiasa mendahagakan kepada kelebihan-kelebihan, kepada fadilat-fadilat yang ada di dalam bulan Ramadan, tidak dapat tidak hati kita hendaklah sentiasa timbulkan kesedaran. Hati kita kena rasa sedar
hati kita ni kena timbulkan rasa kesedaran di dalam hati kita, dalam jiwa kita. Maknanya hari-hari yang kita lalui, ketika mana kita berada dalam bulan Ramadan, hati kita sentiasa memikirkan, hati kita sentiasa ditimbulkan kesedaran-kesedaran supaya kita tidak leka, supaya kita tidak lalai untuk melakukan ibadat-ibadat, dan kita mengambil peluang yang banyak apabila kita berada di dalam bulan Ramadan. Sebagai contoh, kita lihat bagaimana kelebihan kita berada di dalam bulan Ramadan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni Adam yudha'af, al-hasanatu asyru amsalha ila sab'atu mi'atin dhi'fin. Qala Allah azza wa jalla illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih, yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, rawahu Muslim. Gandaan pahala apabila kita melakukan ibadat, satu pahala akan digandakan 10 kebaikan sehingga 700 kebaikan, kecuali illa saum, kecuali puasa. Maka puasa ni fa innahu li, puasa ini kepada aku, katanya Allah Ta'ala, wa ana ajzi bih, maka aku akan bagi banyak mana pun kelebihan dan juga fadilat kepada orang yang berpuasa. Maknanya kita kena sedar dan kita kena tahu fadilat-fadilat ini, yang mana tidak lain tidak bukan hati kita kena rasa timbul, kena rasa suka, kena rasa jeliga untuk melakukan ibadat kepada Allah Ta'ala ini. Tidak lain tidak bukan nak timbulkan kesedaran itu, hati kita mesti bersih daripada dosa dan juga maksiat. Hati kita mesti bersih daripada dosa dan juga maksiat. Itu yang pertama. Maknanya kita kena bertaubat. Kita kena bertaubat daripada melakukan dosa, daripada melakukan maksiat, daripada melakukan perkara-perkara yang buruk. Apabila hati kita bersih, apabila jiwa kita bersih, maka hati kita sentiasa ingat, sentiasa peka, sentiasa alert dengan fadilat-fadilat dan juga kelebihan-kelebihan yang ada di dalam bulan Ramadan, supaya tidak menjadi orang yang menyesal kerana tidak melakukan ibadat-ibadat yang berada di dalam bulan Ramadan. Tak cukup dengan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak cukup dengan kita memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kena tambah lagi dengan melakukan amalan-amalan soleh. Kena melakukan amalan-amalan soleh. Sebagai contoh, kita kena jaga solat secara berjemaah. Kita sebagai mukmin, kita sebagai muslim, apabila berada di dalam bulan Ramadan, kena pastikan solat jemaah kita ni kita jaga molek, supaya hati kita bersih, jiwa kita bersih. Bila hati kita bersih, jiwa kita bersih, maka hati kita tak akan ingat kepada benda-benda jahat, tak akan buat benda-benda buruk. Maka akan mari dah rasa zuk, akan mari dah rasa jeliga kita apabila kita melakukan ibadat di dalam bulan Ramadan. Begitu juga qiraatul Quran. Kita kena membaca Al-Quran, kena memahami Al-Quran, kena sebarkan Al-Quran, baca Al-Quran. Kalau boleh, kita berusaha untuk khatam 30 juzuk Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Paling kurang 1 juzuk sehari. Ramadan yang pertama, juzuk yang pertama. Ramadan yang kedua, juzuk yang kedua. Hingga dah ke 30 Ramadan, kita telah berjaya khatam
30 juzuk Al-Quran. Ini cara-cara dan juga kaedah-kaedah supaya kita mari zuk, kita mari suka, kita mari geliga dengan amalan-amalan yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan. Begitu juga kita tidak tinggal amalan-amalan sunat yang lain. Amalan-amalan sunat yang lain pun kita tak tinggal juga. Kita tak tinggal amalan-amalan sunat yang lain, kita tidak tinggal. Iaitu sebagai contoh qiyamul lail. Sebelum kita bersahur, maka kita selesai dulu qiyamul lail kita, solat sunat taubat kita, tahajud dan juga sebagainya, barulah kita bersahur. Ini adalah salah satu juga cara untuk hati kita ni geliga, jiwa kita ni geliga apabila kita melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya-Allah kita yakin bahawasanya apabila kita melakukan perkara-perkara tersebut, insya-Allah kita akan menjadi seorang Muslim, seorang mukmin yang kita rasa geliga apabila kita melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah perkara-perkara yang apabila kita lakukan, insya-Allah kita yakin dengan kita buat tadi tu, insya-Allah kita akan rasa geliga, kita akan rasa suka hati, kita akan jadi rasa sedap kerana hati kita bersih, jiwa kita bersih, dan kita akan sentiasa ingat bahawasanya apa yang kita lakukan itu tidak sia-sia dan mudah-mudahan ianya mendapat keberkatan dan mendapat kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Benarlah kata Al-Imam Syafi'i. Kita lihat bagaimana apabila kita membaca Dewan Imam Syafi'i, kita lihat bagaimana Imam Syafi'i dia berdialog dengan tok guru dia, iaitu Imam Waqi'. Syakautu ila Waqi' su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nur wa nurullahi la yuhda li'as. Syakautu, aku mengadu kepada Imam Waqi'. Imam Syafi'i dia mengadu kepada Imam Waqi', iaitu aku mengadu kepada tok guru aku, iaitu Imam Waqi', iaitu su'a hifzi, iaitu aku ni susah nak ingat. Aku susah nak ingat. Susah nak ingat ni, jangan kita sangka susah Imam Syafi'i ni bagaimana susah kita. Tidak. Jangan samakan susah teringat kita dengan susah teringat Imam Syafi'i. Beza sangat. Susah nak ingat, maka fa arsyadani ila tarkil ma'asi, maka Imam Waqi' dia rayak kepada Imam Syafi'i tarkil ma'asi, supaya meninggalkan maksiat. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, supaya meninggalkan maksiat. Wa akhbarani bi anna al-ilma nur, dan aku nak royak ke bahawasanya bi anna ilma nur, sesungguhnya ilmu ini adalah cahaya. Ilmu ini adalah cahaya, yang mana ilmu ini la yuhda li'asi, tidak akan masuk ke dalam hati orang-orang yang melakukan maksiat. Tak akan masuk. Hati apabila penuh dengan maksiat, penuh dengan perkara-perkara buruk, penuh dengan perkara-perkara yang tidak comel, maka ilmu tidak akan masuk di dalam hati dia, tidak akan masuk dalam jiwa dia. Sebab itu saya sebut di awal tadi, nafsu hati kita
ibadat di dalam bulan Ramadan, hati kita kena bersih. Hati kita kena bersih. Apabila hati kita bersih, maka giliran akan mari, zuk akan mari, segala-gala akan mari dan bersemangat untuk melakukan ibadat. Apabila kita berada di dalam bulan Ramadan, yang mana akhir sekali kita tidak akan rasa menyesal. Kita tak akan rasa menyesal apabila kita melakukan ibadat di dalam bulan Ramadan. Kita tak akan menyesal kerana kita telah jadikan Ramadan itu adalah bulan yang kita buat sungguh-sungguh. Kerana kita tahu, kerana kita sedar ianya bulan penuh dengan keberkatan, bulan penuh dengan tarbiyah, kita tidak akan sia-siakan amalan kita tadi. Maka insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelebihan, akan memberikan rasa zuhud apabila kita berada di dalam bulan Ramadan. Penerangan Ustaz berkaitan dengan perkara ataupun cara kita nak rasa kemanisan, kita rasa zuk dalam beribadah di bulan Ramadan. Ana sempat 3 poin yang ana sempat ambil. Yang pertama, hati dan hawa nafsu kita kena sibukkan dengan kebaikan. Kita kena sibukkan hati dengan perkara-perkara yang baik, dan kita mesti bersihkan hati kita ni dari dosa dan juga maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita kena jaga solat berjemaah supaya hati kita bersih, jiwa kita bersih. Dalam bulan Ramadan ni kita kena tingkatkan lagi, kita kena usahakan lagi untuk tidak tinggal sama sekali untuk solat secara berjemaah. Sebab apa? Solat berjemaah itu lebih baik daripada solat bersendirian. Jadi yang ketiga yang sempat ana ambil, berusaha untuk khatam Al-Quran 30 juzuk dalam bulan Ramadan. Yang ni kita kena usahakan juga. Ustaz kata 1 juzuk sehari tak ni? Untuk kita khatam Al-Quran dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan penerangan yang telah diberikan oleh Al-Fadhil Ustaz mengenai cara ataupun perkara untuk kita nak rasai nikmatnya tarbiyah bulan Ramadan, nak rasai kemanisannya dalam bulan Ramadan, kita kena lakukan yang ana sebutkan tadi. Yang pertama, hati dan hawa nafsu kita kena sibukkan dengan kebaikan. Yang kedua, kita kena jaga solat berjemaah dan amalan-amalan sunat yang lain. Dan yang ketiga, kita kena berusaha untuk khatam 1 juzuk Al-Quran dalam bulan Ramadan. Jadi insya-Allah kita teruskan kepada soalan yang ketiga, Ustaz. Ya, insya-Allah. Soalan yang ketiga berbunyi, seperti yang telah kita semua maklum, bulan Ramadan yang kita sambut pada tahun ini amat berbeza. Amat berbeza sekali daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Sebab apa berbeza? Sebab kita sekarang berada dalam penyebaran ataupun penularan wabak COVID-19 ataupun lebih dikenali sebagai coronavirus. Jadi banyak hikmah-hikmah yang kita nampak disebabkan penularan wabak COVID-19 ni. Jadi antara hikmah yang ana sempat rakam, kita dapat menguatkan hubungan kekeluargaan kita. Sebab kita nak pergi mana tak boleh tak. Dia sekatan PKP. Jadi insya-Allah
Boleh Ustaz berikan pandangan tentang hikmah yang terjadi di sebalik wabak COVID-19? Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah yang kita boleh belajar apabila kita berada dalam situasi ataupun suasana kita pada hari ini, kita diuji dengan pandemik COVID-19, maka hikmah-hikmahnya sangat banyak dah. Hikmah-hikmahnya sangat banyak. Sebelum saya menyebut satu persatu hikmah-hikmah yang ada apabila kita berada pada situasi seperti ini, marilah sama-sama kita kembali mengingati sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min, in asabathu syarra syakara fakana khairan lah, wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah, rawahu Muslim. Menjadi satu keajaiban bagi urusan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajaib ini kerana apa? Kerana semua perkara yang dia lakukan itu adalah penuh dengan kebaikan. Apa pun perkara yang dia buat penuh dengan kebaikan. Apa sahaja perkara yang dia buat penuh dengan kebaikan. Ini perkara yang pelik. Dan kebaikan ini berlaku tidak lain tidak bukan illa lil mu'min. Berlaku kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Bagaimana ajaib itu? Iaitu in asabathu sarrah, apabila dia mendapat kegembiraan, mendapat kebaikan, mendapat nikmat, maka syakara, dia sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in asabathu dharra, dan apabila dia ditimpa malapetaka, ditimpa musibah, ditimpa ujian, ditimpa bala bencana, sabara, dia bersabar kepada Allah Ta'ala, bersabar dengan apa yang berlaku, fakana khairan lah, maka itu adalah perkara yang baik kepadanya. Maka apabila ianya berlaku kepada orang-orang yang beriman kepada Allah, sebagai contoh COVID-19 ini berlaku kepada orang-orang yang beriman kepada Allah, maka apa sahaja yang berlaku kepada dia akan mendapat kebaikan, dia akan mendapat kelebihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia ada dosa dia akan terhapus kerana dia bersabar. Dia bersabar dengan ujian ini, maka dia mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini ajaban li amril mukmin. Maka sebab itu hikmah-hikmah yang kita boleh ambil sebagai contoh apabila kita berada musim ataupun ketika mana kita berada dalam situasi kita pada hari ini, iaitu yang pertama sekali sebagai contoh yang boleh saya sebut, yang pertama tadi iaitu kelebihan bersabar. Hadis yang saya bacakan tadi iaitu kelebihan bersabar yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman kepada Allah. Hikmah COVID-19 ini maknanya melatih diri kita supaya kita sentiasa husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sentiasa bersabar dengan apa sahaja cabaran-cabaran, ujian-ujian yang datang. Tu'minu bil qadari khairihi wa syarrih, beriman dengan qada dan juga qadar daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, melatih jiwa kita, melatih diri kita supaya kita sentiasa bersabar
dengan ujian-ujian yang berlaku ke atas diri kita, khususnya COVID-19. Apa yang menarik berkaitan dengan COVID-19 ini, saya membaca tulisan daripada Tuan Guru, Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi bin Awang. Saya lihat bagaimana satu tulisan yang menarik berkaitan dengan COVID-19. Apabila kita baca tulisan-tulisan Datuk Seri Tuan Guru ini, kita boleh buat kesimpulan Tok Guru, Tuan Guru Presiden kita ini, dia tulis dalam berkaitan dengan COVID ini, tak silap saya lah, saya duduk tengok-tengok dalam 4 artikel. Dalam 4 artikel. Artikel yang terakhir yang ditulis oleh bukan 4 artikel, sorry, ada 5 artikel yang ditulis oleh Datuk Seri Tuan Guru berkaitan dengan COVID-19. Artikel yang keempat kita boleh rujuk, iaitu artikel yang keempat berkaitan dengan COVID, iaitu tajuk dia COVID-19, apa langkah selepasnya, bertarikh 14 April 2020. Apa yang saya nak sebutkan di sini, yang saya kata menarik ini, apa dia? Iaitu Tuan Guru, Datuk Seri Tuan Guru menyebut COVID-19 merupakan krisis kemanusiaan. Kita quote di situ. COVID-19 merupakan krisis kemanusiaan yang berlaku tanpa mengira perbezaan agama dan juga kaum, sehingga menjadi cabaran global yang perlu dihadapi bersama dalam satu keluarga manusia yang besar. Tok Guru quote bahawasanya COVID-19 ini adalah krisis kemanusiaan. Apabila ianya merupakan krisis kemanusiaan, maka ianya memerlukan kepada jalan-jalan penyelesaian yang tuntas, jalan-jalan penyelesaian yang terbaik. Dan sebab itulah kita tengok banyak hikmah-hikmah yang kita boleh ambil apabila berlakunya COVID-19 ini. Yang seterusnya, selain daripada hikmahnya kita bersabar dengan COVID-19 ini, iaitu pergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala semakin hari semakin kuat. Pergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini semakin hari semakin kuat. Pergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala semakin hari semakin kuat, semakin tinggi, khususnya apabila berlakunya COVID-19 ini. Kita lihat bagaimana apabila berlakunya COVID-19 ini, kita lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala jadikan manusia ini supaya manusia ini tidak tinggal pergantungan dia kepada Allah Taala, sebagaimana Allah Taala sebut di dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, mintalah pertolongan daripada Allah Ta'ala ini dengan penuh kesabaran dan berdoa kepada Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini bersama dengan orang-orang yang sabar. Pergantungan kita kepada Allah semakin kuat. Sebagai contoh, kita dalam semayang kita, dalam doa kita bukan semata-mata kita solat meminta pertolongan dengan Allah. Ada di kalangan kita yang kunut nazilah, berdoa kepada Allah Ta'ala dengan doa-doa yang diajar oleh para ulama. Maknanya pergantungan kita dengan Allah Ta'ala ni semakin erat, semakin kuat, semakin comel, kerana kita yakin apa yang berlaku ini adalah dalam pengetahuan Allah Ta'ala dan sudah ditulis oleh Allah Ta'ala di Lauh Mahfuz. Dan kita yakin apa yang berlaku ini ada
ada hikmah dia, ada kebaikan dia, ada perkara-perkara yang mungkin kita tidak nampak dengan mata zahir kita, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala dia merupakan kebaikan kepada diri kita, kebaikan kepada masyarakat kita dan juga sebagainya. Sebab itu apabila berlaku sesuatu perkara, maka pergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini kita jangan tinggal. Dan hikmahnya, pergantungan kepada Allah taala ini semakin kuat, semakin erat, semakin gagah. Inilah hikmah-hikmah kita. Dalam masa yang sama, kita tidak serahkan kepada Allah taala semata-mata. Kita kena ada tawakal, kita kena ada usaha, kita kena ada ikhtiar untuk menghadapi COVID-19 ini. Ini perkara-perkara yang kita kena laksanakan, yang kita kena buat, dan ini adalah hikmah apabila berlakunya COVID-19. Hikmah yang ketiga apabila berlakunya COVID-19 ini di dalam bulan Ramadan, iaitu kita akan berfikiran secara matang. Mikir kita ni, kita mikir secara matang, ataupun kita panggil nature. Cara kita mikir, cara kita buat, cara kita laksanakan sesuatu perkara tu, kita akan guna cara yang terbaik, guna cara yang matang. Sebagai contoh, apabila berada dalam musim ataupun dalam COVID-19 ini, kita akan buat perkara yang penting dahulu, aulawiyat. Kita akan mementingkan, kita akan mendahulukan perkara-perkara yang penting dahulu. Kita akan memilih perkara yang penting dahulu. Kita tidak akan keluar ke rumah dengan begitu saja kalau tidak ada perkara-perkara yang penting. Kita tidak akan membazirkan masa dengan tidak buat perkara-perkara yang penting. Yang kedua, kita akan berbelanja mengikut keutamaan. Kita akan berbelanja mengikut keutamaan. Apa yang kita nak beli, benda ni penting ataupun tidak, perkara ni penting ataupun tidak, kita akan berbelanja dengan hemat. Kita akan berbelanja dengan cara yang bijak. Kita tidak akan membazir. Sebab ianya mendidik jiwa kita, mendidik fikiran kita supaya kita berfikir dengan cara yang matang. Dan seterusnya juga, berfikiran matang ni kita mengikut peraturan-peraturan dan juga arahan-arahan daripada kerajaan Malaysia kita. Sebagai contoh, daripada nasihat daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, kita kena jaga kesihatan kita, jaga kebersihan kita, kena guna hand sanitizer, kena guna sabun. Lepas tu kita kena pakai face mask, kita pakai mask apabila kita keluar. Lebih-lebih lagi di tempat-tempat yang ramai orang. Kalau tidak ada benda yang penting, kita duduk di rumah, stay at home. Lepas tu nak keluar pula, kena ada social distancing, jarak di antara satu dengan yang lain lebih kurang dari satu meter. Lepas tu PKP kita pula ada 1, 2, 3, 4 terbaru pula sampai 9 Jun. Ni adalah orang panggil kita ikut peraturan-peraturan. Kita ikut arahan-arahan kerajaan. Kita serahlah kepada kebijaksanaan kepimpinan. Apa yang dia nak buat, apa yang dia nak putuskan, kita serah. Kita sebagai rakyat, kita hanya patuhi dan kita ikut arahan-arahan kerajaan supaya apa sahaja arahan-arahan dan juga peraturan-peraturan yang pihak kerajaan Malaysia keluarkan, ianya insya-Allah kita yakin ianya memberi kebaikan, ianya memberi kemudahan kepada kita, dan alhamdulillah kita tengok bagaimana kes terbaru COVID-19 ini hanya 2 angka sahaja. 2 angka sahaja. Kalau dulu beratus-ratus 3 angka, tapi lah ni 2 angka sahaja.
dan ramai dan banyak zon-zon hijau. Ramai negeri-negeri yang mengalami ataupun yang mendapat zon-zon hijau. Ini adalah kebijaksanaan kerajaan Malaysia kita menangani COVID-19, dan apa yang penting, kita sebagai rakyat Malaysia, kita kena berfikiran matang, berfikiran bijak untuk kita mengikut apa-apa sahaja arahan-arahan dan juga peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan Malaysia. Dan yang terakhir, hikmah apabila kita berada dalam situasi dan juga keadaan seperti ini, iaitu kita akan bijak dan juga hemok dalam mengurus masa kita akan gunakan dengan cara yang betul. Masa yang ada kita gunakan dengan cara yang betul, dengan cara yang berhemok. Sebagai contoh, bagaimana cara kita nak menguruskan masa. Sebagaimana yang saya sebut tadi, dengan hemoknya, dengan bijaknya, bagaimana cara dia? Iaitu masa yang ada pada diri kita. Diri kita, bagaimana kita nak mengurus masa untuk diri kita? Yang pertama, kita boleh baca buku. Belakang ni buku banyak. Kita boleh baca buku, kita boleh baca kitab, kita boleh membuat kajian, membuat penyelidikan. Habiskan masa kita dengan kita menambahkan ilmu pengetahuan, dengan kita khatam, dengan kita habiskan buku-buku ilmiah yang kita beli, yang kita pinjam, yang ada dengan kita. Maknanya kita habiskan masa kita dengan kita menuntut ilmu, dengan kita menambahkan ilmu, supaya kita menjadi mahasiswa dan juga mahasiswa ataupun mahasiswi yang berilmu. Bukan semata-mata yang bersemangat, tidak, tetapi kita nak jadi mahasiswa yang berilmu dan juga beriman kepada Allah. Begitu juga masa yang ada kepada diri kita juga kita gunakan untuk baca Al-Quran. Selang-seli baca buku, baca kitab, lepas tu baca Al-Quran. Bagi untuk diri kita juga, kita boleh buat hobi kita. Hobi kita ni, musim-musim PKP ni, kalau kita tengok dalam Facebook, kita tengok dalam YouTube, hok ni tunjuk cara masuk GoTo, cara masuk Goni. Kita tengok menarik, memberi ilmu kepada orang yang tak pandai memasak. Begitu juga musim-musim PKP ni juga, iaitu kita ni berkebun. Ada di kalangan kita ni berkebun. Sebelum ni halaman rumah dia penuh dengan sampah sarap. Ada sarang ular, ada sarang bewok, ada sarang boyo, rimah, habis natal hutan. Ada sarang di rumah dia. Tapi disebabkan PKP, mood orang panggil PKP, menyebabkan kepada perintah kawalan pergerakan ini menyebabkan rumah dia jadi bersih. Bukan setakat bersih, dia boleh renovate, dia boleh buat, dia boleh hias dengan cara yang comel, dengan cara yang cantik. Ini hikmah COVID-19 untuk diri kita. Yang kedua, untuk keluarga kita. Bijak mengurus masa, hemah mengurus masa dengan keluarga kita, iaitu kita dapat bersama-sama dengan keluarga kita. Kita dapat bersama-sama menghabiskan masa dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, dengan isteri-isteri kita. Kalau ramai lah ni. Maknanya kita dapat menghabiskan masa dengan keluarga kita. Kita dapat makan bersama, kita boleh tengok, orang panggil tengok TV bersama-sama, boleh bersahur bersama-sama. Ini hikmah COVID-19 merapatkan hubungan
sebagaimana saudara moderator sebut tadi lah, merapatkan hubungan kekeluargaan sesama kita. Begitu juga hikmah kita dengan keluarga kita ni juga kita dapat, sebagaimana yang saya sebut tadi lah, solat berjemaah, makan bersama ni hikmah yang berlaku apabila kita berada pada situasi dan juga keadaan seperti ini. Dan akhir sekali, hikmah kepada masyarakat. Apa hikmah kepada masyarakat? Ramai orang-orang yang budiman, orang-orang yang dermawan bagi sumbangan kepada masyarakat yang kurang bernasib baik. Bagi sumbangan di situ, bagi sumbangan di sini, dan alhamdulillah kerajaan Kelantan kita telah melaksanakan pelbagai usaha dan pelbagai cara menyalurkan awak panggil bantuan sama ada bantuan makanan ataupun bantuan wang ringgit kepada rakyat-rakyat kita, kepada masyarakat kita yang tidak bernasib baik. Alhamdulillah, dan kita ucap terima kasih banyak-banyak kepada kerajaan Islam Kelantan kita kerana usaha-usaha seperti ini sangat membantu kepada mereka-mereka yang kurang bernasib baik. Begitu juga masyarakat kita akan menjadi masyarakat yang cakna kepada COVID-19. Ini hikmah dia. Masyarakat kita akan cakna. Bagaimana cakna? Kena basuh tangan semua, kena jarak semua, kena pakai topeng semua. InsyaAllah walaupun tamatnya COVID-19 ini, insya-Allah kita kena amalkan kebersihan yang dilakukan oleh diri kita. Kita kena laksanakan. Kena sentiasa jaga kebersihan diri kita, kebersihan pakaian kita. Dan inilah orang panggil cakna ataupun orang panggil hikmah-hikmah yang berlaku, yang ada apabila kita berada pada suasana ataupun situasi COVID-19, iaitu kita bijak mengurus masa untuk diri kita, untuk keluarga kita dan untuk masyarakat kita. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Banyak hikmah yang Ustaz telah sebutkan berkenaan dengan COVID-19. Antaranya ialah bersabar dapat pahala. Orang mukmin ataupun orang beriman apabila ditimpa sesuatu ujian kepada dia, apabila dia bersabar, Allah Ta'ala kurniakan kepada dia pahala. Yang kedua, melatih diri kita sentiasa husnuzan kepada Allah. Sebab sesuatu ujian yang Allah turunkan kepada kita pasti ada hikmah dia, hikmah yang tersendiri. Yang ketiga, pergantungan kita kepada Allah Ta'ala semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin kukuh, semakin hari semakin gagah. Orang Kelantan kata tak gogek pergantungan dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas tu cara kita memikirkan suatu perkara tu semakin matang, tidak buat tak tentu kalu. Sebab kita akan mikir benda tu panjang. Jadi insya-Allah kita berada di akhir rancangan. Ana jemput Ustaz untuk aminkan bacaan doa, mudah-mudahan amal ibadah kita di dalam bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Falyatafaddal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yudafi niqamahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana bi husnil khatimah wa la taqsim 'alaina bi su'il khatimah. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة
اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه فاجمع بيننا وبين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بأمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Adnan bin Wazir di atas perkongsian ilmu kepada kita sebentar tadi. Kami seandainya ada kesalahan dan kelemahan dari pihak kami mohon ampun dan maaf. Mudah-mudahan amal ibadah kita pada Ramadan kali ini menjadi yang terbaik dan mudah-mudahan ianya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.